Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang dapat meluangkan masa untuk sesi malam ni. Saya Fatih daripada tim EasyTrade, dan saya adalah reminder untuk EasyTrade. Cumanya saya bukanlah main dalam EasyTrade lah. So main tu dia orang lain lah. Baik, saya nak share screen ni. So untuk sesi malam ni kita ada lebih kurang dalam 7 tajuk lah kita akan share, iaitu apa itu saham, CDS, jenis analisis saham, terminologi, level trader, dan apa yang menarik ni pasal saham ni sebenarnya. So untuk permulaan doa sebelum belajar, insyaAllah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min fazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, Kau bukakanlah kepada kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gendung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Okey. Untuk kita fahamilah berkenaan dengan saham ni. Saham ni ialah kita membuat aktiviti menjual beli satu saham, yang mana kita beli satu saham tu dan kita jual pada harga yang lain lah, yang mana secara yang kita nak adalah kita nak beli pada harga yang murah dan kita nak jual pada satu harga di lain masa dengan harga yang lebih mahal lah. Secara hukumnya apa-apa urusan jual beli ia adalah harus, dan sebagai Muslim memang kita diwajibkan untuk berurusan berjual beli dengan kaunter syariah lah. So salah satu cara yang mudah untuk kita cek sama ada kita ni syariah ataupun tak, kita boleh klik dekat Malaysia Stockbiz. So Malaysia Stockbiz ni dia boleh dia akan nantikan lah kaunter ni syariah ataupun tak. Okey, apakah maksud saham? Okey, secara mudahnya untuk kita faham, dalam bursa dia ada banyak syarikat yang mana dia membolehkan kita memiliki sebahagian daripada syarikat tersebutlah, yang mana apabila satu syarikat tu dah berada dalam bursa, kita boleh menjadi pemilik kepada syarikat tersebut. Cuma kalau kita nak memiliki secara sepenuhnya syarikat tersebut, bermaksud kita kena beli ke semua saham dalam syarikat tu lah. Okey, ada interesting punya kejadian yang berlaku baru-baru ini jugalah, dalam 2-3 bulan ni lah sebenarnya. Kalau korang perasan, ada agak viral jugalah, yang mana Zam Saham dia berjaya menjadi majority owner dalam syarikat Eka Noodle Berhad. Okey, so syarikat Eka Noodle ni dia hampir nak dikeluarkan daripada bursa atas sebab-sebab yang timbul lah, yang mana dia disebabkan ada syarat-syarat yang bursa tetapkan. Satu syarikat ni, Eka Noodle ni tak boleh nak follow syarat-syarat tu, dan disebabkan syarat-syarat tak dapat di-follow, bursa cakap kepada Eka Noodle ni, okey, kita orang akan keluarkan kau daripada bursa lah. So mana-mana pemilik saham yang berjual beli untuk saham Eka Noodle ni, dia akan tak boleh nak jual beli dekat bursa lah. Okey, so apa yang Zam Saham ni buat? Masa nak dekat kaunter Eka ni dia nak delist, so dia beli
saham ikan ni dekat bursa. Jadi masuk order, dia belilah saham. Beli saham pasal tahap yang mana dia dapat menjadi majority shareholder dalam ikan noodle ni. So timbul isu yang mana dia nak keep director dalam syarikat ikan noodle ni. Yang mana dia nak kontrol syarikat ni untuk dia pulihkan dan dia nak in a way menjalankan bisnes bihun. So dalam bursa ini adalah salah satu cara untuk kita take over company sebenarnya. Ada lagi satu lagi example yang ini memang legend lah sebenarnya. Tun M masa itu dia baru jadi Perdana Menteri rasanya. Di situation tahun 80 lebih rasanya. Kalau korang perasan, tak silap saya tajuk ni pasal London penyerik yang mana Tun M suruh Tan Sri Khalid Ibrahim dan beberapa orang untuk membeli saham Guthrie di Bursa London. So sebenarnya aktiviti ni sangat menarik lah bagi saya sebab dia menceritakan berkenaan dengan proses kita untuk take over company. So apa yang berlaku dalam London down rate ni, dia Tan Sri Khalid Ibrahim dan beberapa tim dia make a deal dengan beberapa shareholder dalam Guthrie ni dan dia beli direct. So in the end dalam trading session dekat London tu, Malaysia menjadi pemilik terbesar dalam syarikat ni lah. Dan alhamdulillah dapat bawa balik. Itu yang jadi keluar Sandabi tu. Okay, so asas saham maksudnya kita memiliki saham sesebuah syarikat. Kenapa ini saya agak penting lah sebabnya dalam satu proses bisnes, kalau mana-mana orang yang nak buat bisnes, dia akan mulakan dengan enterprise. Lepas enterprise mungkin dia akan naikkan level, akan jadi senior berhad. Dan pada masa senior berhad tu, dia mungkin memerlukan modal untuk mengikatkan this person dan owner ni bagi share pada orang yang nak tabur duit lah. Sebenarnya proses untuk kita promote kepada orang, invest dalam bisnes, dalam syarikat aku yang Seri Berhad ni, itu sebenarnya tidak boleh dibuat secara terang-terang. Dan kalau dibuat secara terang-terang, bank negara boleh tangkap lah sebenarnya. So kena buat secara indirect. So kalau nak buat secara terang-terangnya, secara terang-terang, bagi tahu orang, okey, tolonglah invest pada syarikat. Kita kena lalulah proses disetarakan dalam bursa ni. Dan lagi satu yang kena ambil maklum adalah sesebuah syarikat boleh jadi berhad tapi tidak disenaraikan di bursa Malaysia. So kalau korang tengok syarikat yang berhad, dia belum tentu lagi disenaraikan di bursa lah. Okey. So untuk kita berjual beli saham-saham di bursa ni, so kita kena buka satu account dipanggil CDS account. Dia macam kalau nak senang faham rasanya dia macam satu sistem jual beli jual beli yang macam account bank, tapi dalam bentuk unit saham. Kalau kadang kita buka online bank, kita buka saving account dekat satu bank kan, kita masuk duit. Yang ni kita buka satu account dengan broker, dan dalam account tu dia ada unit saham. So alhamdulillah pihak EasyTrade sebenarnya demi memudahkan kita punya klien untuk kami bantu lebih tepat lagi, kita dah jadi reminders di SCMB lah.
dan pada mana-mana orang yang berminat boleh apa ni menyerta masuk dalam ni lah, dalam kita punya okey. Next berkenaan dengan jenis analisis saham. Okey, saya berbalik kepada apa yang saya terangkan awal tadi, okey, kat sini okey. Yang mana maksud trading saham, membeli sesuatu saham pada suatu harga dan kemudian menjual pada satu harga yang lain. Okay. The biggest yang saya anggap the biggest cabaran apabila seseorang ni trade dalam saham adalah macam mana aku nak nilaikan satu saham ni adalah murah ataupun mahal ataupun dia boleh naik lagi ataupun dia akan jatuh. Okey, saya bagi contoh Saya bagi contoh. Hello, nampak ke? Okey, jelas. Jelas Okey, baik. So ini adalah salah satu kaunter dalam Bursa Malaysia. Nama company ini adalah Oriental Interest Berhad. Okey. So kan kita cakap tadi kita nak membeli satu nak beli saham pada satu harga dan kita nak jual pada harga yang lain. Okey. Kita tengok. Okay, contohlah kita beli saham pada 28 April. Okey, lepas tu kita beli 28 April. 28 April nampak kan? Dia dan terus, dia terus pop dia naik. Okey. So alhamdulillah lah dah naik tu tak? So kat sini return yang kita boleh dapat apabila kita beli saham ni 28 dan saham tu naik. So lebih kurang dalam 5 hari punya pembelian, 5 hari 24% kita punya keuntungan. Okey. Bermaksud pada 28 April tu kita beli 87 sen dan pada 3 Mei jadi RM1.09 dan kita mendapat keuntungan sebanyak 24% pada masa ini. Dan secara tiba-tiba based on chart ni, based on demand dengan supply, orang membeli dan menjual, dia jatuh. Okey, dia jatuh. So yang tadi kita dah ni kan, so kita tengok pula dia jatuh berapa persen. So dia jatuh sebanyak 20% dalam tempoh 4 hari. Okey. So itulah isu untuk kita trading saham. Yang mana pada satu masa harga tu boleh jadi harga dia jadi macam 80 sen. Lepas 4 hari dia naik sampai RM1. And then selepas 3-4 hari dia jatuh pula kepada berapa sen tadi kan. So itulah ibarat kata macam isu yang bermain kepada trader saham ni. Harga aku beli ni adakah dia boleh naik lagi ataupun dia akan jatuh, ataupun dia jatuh dia naik balik, ataupun dia naik sekejap dia turun terus. So disebabkan masalah ni wujudlah dua fahaman analisa saham. Yang mana satu analisa berkenaan dengan fundamental, kedua berkenaan dengan technical. Okay. Nak bezakan agak simple. Fundamental dia tengok kepada company tu punya ibarat kata macam
performance, kemampuan syarikat tu. Contoh nak faham lah. Okay, kita Proton contoh kita ambil Proton lah. Okay, Proton dia launch X70, dia launch X50. Lepas tu kita tengok sales dia meningkat. Ni based on news, based on report. Lepas tu adakah, dan based on that kita nampak ada kemungkinan Proton ni akan berkembang lagi. Itu fundamental. Kita study totally based on syarikat punya performance. Yang mana performance ni boleh ditengok dekat newspaper, dekat report, dekat output, dan banyak analis di broker-broker pun ada buat analisa tu lah, yang mana dia cakap okey, satu company dah secure contract. Contoh macam hari tu Avantec ke Iris. Iris secure contract untuk buat sistem ID untuk foreigner, untuk pekerja asing. So news ataupun perkembangan syarikat ni jadi asas untuk kita analyse dari segi fundamental analysis. Dan lagi satu cara untuk kita analysekan satu-satu harga syarikat ni, dia berkait dengan technical analysis. Yang mana technical analysis ni dia tidak mengambil tahu langsung syarikat tu untung ke, rugi ke, dia ada kontrak ke, tak ada kontrak ke. Yang mana apa yang ditengok semata-mata apa yang dipaparkan dalam chart, dalam graf saham. Okey. Saya tunjukkan satu contoh yang saya rasa agak obvious lah. Dari segi analisa fundamental untuk counter FSBM ni counter syarikat yang bermasalah, yang ada isu berkenaan dengan reporting terhadap bursa. Dan dinamakan company PN17, Public Notice 17. Dalam bursa, company-company yang ada GN3, General Notice, company yang PN17, Public Notice 17 ni, dia bursa menasihatkan kepada trader untuk berhati-hati trade counter-counter macam ni. So untuk orang yang betul-betul tengok technical semata-mata, dia mungkin akan consider counter ni. Sebab based on technical indicator, counter ni meet dengan pembacaan chart yang mana counter ni memang rugi, memang tak untung lah. Kalau dari segi pandangan fundamental memang company yang teruk lah. Tapi based on technical analysis, kalau kita berjaya untuk mahirkan, counter ni sebenarnya memberi pulangan sebanyak 350% dalam tempoh 4 hari. Dalam tempoh 4 hari kita berjaya dapat buat duit 350%. Mana kata kalau kita labur 1,000, jadilah RM3,500. So ini adalah beauty berkenaan dengan technical analysis lah. Di mana technical analysis ni dia tengok chart je. Oh okey, pattern dia macam ni. Oh okey, ada demam kuning kat sini. Itu volume pun ada. Stok pun dah naik, RSI pun dah naik. Oh okey. Indicator pun dah support, pattern pun dah cantik. Okay. Kita pun membelilah counter ni. Tapi kalau kita gunakan fundamental analysis, for sure kita takkan belilah counter ni. So terpulang kepada trader masing-masing bagaimana untuk memilih membuat analisa, sama ada dia nak guna technical
ataupun dia nak guna fundamental, ataupun dia nak hybridkan. Okay. So, sorry, saya tak nak buka full screen pula yang slide ni. Saya tak tahu kenapa tadi kat sini ada button je. Okay. Cuma untuk orang-orang yang menggunakan technical analysis ni, dia sebenarnya kenapa dia tak berapa prefer untuk gunakan fundamental analysis? Sebab fundamental analysis ni isu yang paling besar adalah berkaitan dengan masa dan juga reliability. Okey, saya cerita pasal masa. Untuk sesuatu news keluar terhadap pada kita public ni, dia mungkin mengambil masa. Yang mana syarikat tu dia dah conclude dah, dia dah confirm dah kontrak tu, dia dah sign semua, baru dah beritahu pada pemberita, pada paper kan. Nak keluarkan berita tu berapa lama. So time frame masa tu mungkin menyebabkan orang-orang yang tahu dahulu dia akan membeli awal. Dia beli awal. Lepas tu bila orang yang macam kita ni, kita baca news tu, harga pun tiba-tiba naik. So orang yang beli awal ni dijual terus. Itu masalah fundamental ni. Yang keduanya, reliability of information tu. Betul ke tidak sebenarnya? Kadang-kadang orang create news. Sebagai contohlah, kalau company ni MOU tak habis-habis. Contoh MOU lah. Widat siap panggil Prime Minister Muhyiddin Yassin dekat Langkawi untuk buat announcement. Ada MOU untuk diinvest dekat Langkawi. Dibawa investor daripada Arab untuk invest dalam projek Widat ni. Tapi dia MOU. So untuk orang-orang yang trade based on fundamental, based on news, yang mana dia tak put thought terhadap technical analysis ni, mungkin ada sedikit risiko lah. So side easy trade, kami memang totally technical analysis lah. This is kami lah. So macam trader saham, dia ada juga ambil gunakan fundamental analysis. Dan fundamental analysis dan technical analysis dia tidak mengikat satu-satu trader ni adakah short term ke long term ke. Dia trader yang aku memang tak guna technical analysis ni, hanya fundamental je. Sebagai contoh, trader-trader yang membeli counter Datuk Karim, itu memang lebih kepada fundamental lah, thermodynamic, K-power, SCIB rasanya. So those is fundamental lah. Okay. So next is berkenaan dengan so saya akan sambungkan slide ini kepada saya punya team member lah dalam Easy Trade. So Zainal boleh sambung untuk slide seterusnya, saham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey lagi ke semua? Okey, ni boleh saya tahu tak? Boleh komen. Ada yang betul-betul baru tak? Memang sebab kelas asas saham ni adalah kelas pertama lah dalam modul Team Easy Trade. Jadi betul-betul kita ajar ni adalah basic untuk saham lah. Dan especially untuk yang betul-betul baru nak berjinak-jinak dalam saham lah, dalam baru nak kenal saham. Okey ada, alhamdulillah ada yang baru. Okeylah, kalau yang betul-betul baru tu memang kenalah masuk ke kelas ni, sebab betul-betul kita menceritakan adalah fundamental, apa itu saham, apa itu jenis-jenis trader, jenis-jenis analisis dan sebagainya lah. Okey, Cik Hoti boleh besarkan tak slide tu? Alright, okey ni.
Alright. Okay, ini untuk bahagian 2 untuk kelas asas saham adalah jenis-jenis main saham. Okey, sebab apa kita menceritakan jenis-jenis orang yang main saham ni? Pertamanya kita nak bagi semua faham position. Kita nak positionkan diri masing-masing, kita nak berada di mana. Adakah kita ni sebagai traders ataupun kita ni sebagai investors. Okey, kita sambung untuk asas saham ni. Untuk bahagian 2, jenis-jenis orang yang main saham. Okey, jenis-jenis orang yang main saham ni, dia ada 2. Dalam saham ni dia ada 2. Satu, traders. Traders ni adalah orang yang betul-betul dia menggunakan technical analysis lah. Menggunakan technical dan mostly adalah short term. Dan tim Easy Trade ni kita adalah mostly traders lah. Dan kita betul-betul menggunakan technical. Kita boleh dikatakan hanya 5% sahaja kita tengok benda-benda lain. Tengok news, tengok fundamental dan sebagainya, sedikit saja. Dalam 5% macam tu je. Mostly kita melihat kepada chart semata-mata lah. Maksud dia chart tu kena dengan untuk kita entry, kita akan masuk dan kita akan membelilah. Okey, itu adalah jenis yang pertama, traders. Dan kita positionkan diri kita ni sebagai traders lah. Okey, kemudian yang jenis yang kedua adalah investors. Investors ni dia menggunakan fundamental analysis dan mostly adalah long term lah. Dan dia ni akan makan tahun lah. Bila dia melabur tu, dia akan ke 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya lah. Jadi dia akan pergi ke long term. Okey, itu untuk jenis-jenis orang yang main saham. Okey, next slide. Okey, ini adalah perincian dia. Untuk jenis-jenis traders, dia ada beberapa jenis juga. Dia ada dalam 6 lah. Kalau kita simpulkan, untuk jenis-jenis traders yang kita ni, okay, dia dibahagikan pada 6. Yang pertama adalah scalpers. Scalpers ni adalah geng-geng runcit. Dia beli dan jual dalam masa yang sangat-sangat singkat lah. Tengok chart pun biasanya dalam 5 minit, 1 minit. Dia banyak main, kalau istilah dalam saham ni boleh dikatakan dia banyak main rempit. Dia main masuk sekejap, masuk. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Dia main masa yang pendek, sangat-sangat pendek. Dan biasanya volume yang dia beli pun tak besar. Maksud dia modal pun agak minimal lah, dari sudut pembelian tu. Dia biasanya kalau geng-geng yang scalpers ni, dia akan main bid, naik 1-2 bid, dia akan jual. Macam tu. Jadi dia main modal yang dia masuk sekejap saja masa tu. Okey. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, day traders. Day traders ni masa dia tu panjang sikit. Dia akan beli pagi, dia akan jual petang. Maksud dia boleh dikatakan, okay, day traders ni dia lebih kurang dalam sehari lah. Dia akan beli, contoh dia akan buat pembelian pagi, dia akan jual petang. Jadi masa dia lebih panjang berbanding dengan yang tadi, yang first tadi, scalpers. Okey, dan seterusnya jenis traders yang ketiga adalah contra traders. Dalam masa singkat tapi dia lebih panjang sikit masa dia berbanding yang pertama, scalpers dan juga day traders. Yang ketiga ni, contra traders, dia menggunakan, dia biasanya dia akan 1 hari ke 3 hari lah proses untuk jual beli. Dia akan hold lama sikit. Satu-satu kaunter tu dia akan hold 1 ke 3 hari, kemudian barulah dia jual. Macam tu. Dia beli, kemudian tunggu satu, bergantung pada chart lah. Dia ada target dia naik berapa dan dia akan jual. Tapi masanya
masih lagi singkat. Masa di antara 1 hingga 3 hari sahaja. Macam tu. Itu dipanggil adalah contra traders. Dan biasanya menggunakan duit pinjaman lah untuk trade. Untuk contra traders. Okay, next slide. Okay, untuk jenis-jenis traders yang keempat adalah swing traders. Swing traders ni dia beberapa hari sehingga seminggu. Dia masa dia lebih panjang. Dia akan main bila dia membeli satu-satu saham, dia membeli satu-satu counter, dia akan hold di antara beberapa hari sehingga seminggu lah, barulah dia akan jual. Kemudian dia yang kelima adalah position traders. Ni lebih panjang lah. Traders ni dia lebih panjang, beberapa minggu, dia boleh pergi kepada beberapa bulan atau mungkin setahun untuk position traders. Dan yang keenam, trend traders ni, okay, ni agak panjang. Walaupun dia traders, tapi dia main bertahun-tahun juga. Dia hold satu-satu counter tu bertahun-tahun lah. Dan biasanya bila kita positionkan diri kita untuk trade, semakin lama kita hold satu-satu counter tu, maksudnya kita kena ada holding power lah, dan kita kena ada modal. Maksud sebab apa? Bila kita membeli saham tu dan kita hold, maksudnya duit tu kita tak boleh buat apa-apa lah. Dah ada. Kita tak boleh nak trade di counter lain. Dia akan kita tak jual lagi kan, tak dapat lagi duit tu. Jadi dia kena ada holding power. Dan biasa kalau gigi yang makin lama, gigi traders yang makin lama dia hold satu-satu counter tu, maksudnya holding power dia lebih besar lah. Okay. Dan dalam 6 jenis traders ni, yang 1, 2, 3 tadi, scalpers, day traders, contra traders ni, dia boleh dikelaskan sebagai short term. Dia panggil short term players. Dia punya short term players ni dia 3 kedudukan dia. Satu, dia stressful, dia risky, dengan dia dangerous. Dia lebih berbahaya lah. Dia short term player ialah sebab kita main yang kalau pasal scalpers, day traders dengan contra traders tadi tu, dia sangat-sangat cepat masa tu. Jadi sedikit kesilapan boleh menjadikan kita rugi lah. Contoh yang scalpers, dia mengharapkan naik 2 bit, tapi contoh turun, dan dia contoh terpaksa jual dan sebagainya. Jadi rugilah. Jadi short term players ni dia lebih stressful, dia risky dan dangerous, dan dia memang kena mengadap betul lah. Skrin ni tengok chart. Okey, untuk yang traders yang nombor 4, 5, 6, swing traders, position traders dan juga trend traders tadi, ni kita kelaskan sebagai traders long term players lah. Long term players ni dia more easier, less stress, lepas tu dia kena banyak bersabar lah. Contoh bila kita masuk satu-satu counter, yang biasanya counter tu kena uptrend lah. Okay, lepas ni untuk next class akan diajar lah macam mana kita nak pemilihan counter untuk kita masuk. Okay, counter tu mesti uptrend, dan contoh kalau main yang long term macam ni, kita akan kena bersabar. Yalah, contoh orang yang main short term, dia dah buat untung lah. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Tapi bila kita main long term, kita masuk, kita kena tunggulah. Tunggu dulu. Dia naik, barulah kita jual. Okay, masanya panjang lah. Okay, itu adalah 6 jenis. Ini adalah asas untuk jenis-jenis traders. Dan 6 ni dia bergantung pada individu lah. Kita nak positionkan diri kita tu berada di mana. Kita selesa berada di mana, kapasiti kita sesuai di mana, dan juga
modal kita sesuai untuk di mana. Macam tu. Dia bergantung pada risk appetite kita jugalah. Okey, dan untuk pengetahuan, untuk Bursa Malaysia, market ni biasa dia akan buka pukul 9 pagi lah. 9 pagi hingga 12.30 tengah hari, dan dia rehat sekejap. 2.30 petang dia buka sehingga 5 petang. Okey, dan market BSKL ni, Bursa Malaysia, dia dibuka hanya hari bekerja lah, 5 hari seminggu. Okey. Okey, untuk 6 jenis traders. Okey, seterusnya kita pergi kepada okey, next slide. Okey, ini adalah dia berkaitan juga dengan tadi. Ini adalah jenis-jenis pelabur yang ada, yang guna investor yang menggunakan fundamental analysis tadi. Okey, kita ada 3 jenis. Jenis pelabur ni kita ada 3 jenis. Satunya kita ada institution. Institution ni dia daripada biasanya daripada TH, Tabang Haji, daripada bank, CEO, dan institution ni adalah golongan yang dia punya modal tu besar, dan ada yang sangat-sangat besar lah, juta lah biasa dia punya modal, dan sekali dia invest memang akan mempengaruhi harga satu-satu kaunter tu. Dan biasanya pelabur macam saya jelaskan tadi, dia akan main long term. Biasanya dia akan study fundamental company tu. Bila dia melabur, dia akan hold sehinggalah sampai target dia, contoh 5 tahun ke, baru dia jual. Okay, ini adalah geng-geng yang investor lah. Okey, yang kedua kita ada retailer. Retailer ni adalah modal dia lebih kecil lah. Modal dia lebih kecil, dan dia ni adalah geng-geng runcit. Kita panggil geng-geng runcit sebab dia modal dia lebih kecil. Bila dia membuat pembelian atau penjualan satu-satu kaunter tu, disebabkan modal yang dia suntik tu adalah kecil, jadi dia tidak mempengaruhi sangat harga kaunter tu. Berbeza dengan yang pertama tadi, geng institution, bila dia membeli satu-satu kaunter dengan volume yang besar, dia akan mempengaruhi harga naik. Bila dia menjual, harga boleh turun dengan banyak. Okey. Yang ketiga, kita ada foreign, kita ada pelabur luar. Ini yang ketiga. Okey, itu adalah jenis-jenis pelabur, yang jenis-jenis investor lah, yang kita ada 3 jenis. Okey. Okey, seterusnya untuk next slide. Okey, itu secara yang tadi adalah teori ya. Kita belajar jenis-jenis traders, kita belajar jenis-jenis investor. Okey, seterusnya apa how to become the good traders? Apa yang kita perlu ada untuk menjadikan diri kita ni, untuk orang kita baru nak belajar, baru nak berjinak-jinak dengan saham, apa yang kita kena fokus dulu untuk jadi trader yang baik lah. How to become the good traders. Okey, yang pertama, kita kena hari-hari lah, kita kena setiap hari semakin kerap tengok chart. Kita nak kena improve chart reading skills kita. Dia tak ada cara lain, baca buku, belajar, dapatkan knowledge. Boleh lah nak baca-baca buku saham ke, ataupun masuk kelas-kelas yang easy trade buat. Kita ada kelas review. Okey, selalu kemudian bila Min masukkan dekat channel saham-saham yang screening tu, okey, boleh tengok saham tu, boleh check, boleh tengok, lepas tu tengok conversation dengan orang lain, komen dan sebagainya. Benda-benda ni dia akan meningkatkan skills, reading skills
chart tu sendirilah. Okey, itu yang pertama, dia sudut knowledge. Yang kedua adalah praktikal. Yang kedua ni sebenarnya lebih penting. Dari sudut praktikal, kena rajin tengok chart. Kena boleh dikatakan setiap hari kena spend masa untuk tengok chart dan study, supaya makin lama kita akan jadi makin laju lah. Mata kita tu makin tajam. Bila kita tengok chart, kita tahu dah. Okey, chart macam ni biasanya naik ni, biasanya turun. Selain lepas ni, untuk next class akan diajar juga menggunakan easy trade. Tapi bila kita mahir, decision kita tu lebih cepat. Dan dua benda ni akan sangat-sangat mempengaruhi lah kita tu untuk menjadi seorang trader yang baik. Sebab ramai je orang yang masuk ke dalam dunia saham ni, ada yang nak buat part time, ada yang betul-betul nak buat full time pun ramai. Yang buat full time, yang betul-betul dia nak belajar betul-betul, dia betul-betul nak jadi trader yang baik dan betul-betul untuk dia membuat untung lah dalam saham ni. Okay, next slide. Okay, ini adalah fakta. Kita kena realistik lah. Okay, 95% yang bermain saham ni adalah rugi lah. Jadi hanya 5% sahaja orang yang bermain saham yang buat untung dengan saham ni. Jadi sebab tu dalam cara easy trade pun, cara kita adalah yang penting first kali dapatkan knowledge dulu, masuk kelas-kelas kita, lepas tu banyakkan buat praktikal, tengok chart, beli tu sikit-sikit dulu, awal-awal ni beli sikit-sikit dulu. Dan contoh ya, kalau yang dah study pun maksimum, kalau yang kita cadangkan maksimum pun adalah 2,000 sahaja untuk permulaan untuk trade. 2,000 tu dah kira banyak dah. Untuk sebenarnya untuk peringkat awal ni paling penting kena mahirkan, dapatkan knowledge dan mahirkan. Kalau contoh buat paper trade pun tak apa, tak payah beli guna real money lagi. Kita catat buat paper trade. Untuk tengok adakah decision kita tu untung ataupun tidak dekat permulaan. Barulah lama-lama makin kita confident, bila buat untung, kita pun barulah start membelilah, buy and sell. Dan benda ni ramai je dalam saham ni, ramai dia masuk dengan modal yang besar dan dia terus dapat sikit-sikit ilmu, praktikal sikit-sikit, dia terus membeli dengan banyak. Jadi ramai yang terciduk jugalah bila membeli saham ni, dia terciduk awal-awal. Jadi modal tu hangus macam tu lah. Jadi kena bermula balik daripada dengan modal yang kecil. Jadi sayanglah kalau macam tu. Duit yang banyak tu, baik kita study dulu, fahamkan dulu, beli sikit-sikit, nak dapatkan orang kata tune tu, dah kita confident, barulah kita mula bermain dengan angka yang lebih besar lah. Terusnya next slide. Ini adalah benda yang penting juga untuk kelas asas saham ni, adalah basic terminologies untuk orang baru. Bila conversation dalam channel ataupun di mana-mana grup, dekat grup FB dan sebagainya, dia ada term-term yang biasa digunakan oleh trader-trader lah, digunakan oleh investor, digunakan oleh trader-trader. Jadi term-term ni kita nak kena faham lah, barulah kita faham dia punya conversation dan dia punya contoh recommendation dan sebagainya lah. Kalau kita tengok dekat basic terminologies ni,
Yang pertama kita ada bullish, yang kedua kita ada bearish. Okey, bullish ni kalau siapa pernah pergi BSKL tu dia gambar lembu lah. Bullish ni dia gambar lembu. Okey, kenapa dia tak bullish ni adalah price menaik lah, harga menaik, bullish kalau dalam saham. Kalau bearish adalah price menurun. Okey, untuk bullish nombor satu, bullish price menaik. Okay. Kenapa dia letak gambar lembu? Melambangkan price menaik, bullish. Okey, sebab apa? Nature lembu ni adalah dia menanduk. Lembu ni dia akan menanduk ke atas. Jadi sebab itulah dalam saham dia bullish ni dia lambangkan dengan bull, dengan lembu lah. Sebab lembu ni dia menanduk ke atas. Jadi dia daripada bawah ke atas. Jadi menunjukkan harga menaik. Untuk bearish, bearish price menurun dan biasa dilambangkan dengan bell, dengan beruang. Kenapa? Sebab nature beruang ni bila dia menangkap benda dan dia akan jatuh ke bawah. Dia menangkap benda, dia akan jatuhkan benda tu ke bawah. Jadi dia lambang beruang ni menunjukkan price menurun. Okey. Sebab apa saya cerita benda ni? Sebenarnya benda ni pengetahuan sajalah. Dia tidak mempengaruhi pun boleh buat untung ataupun tidak dengan dalam saham tu. Tapi benda ni adalah benda-benda asas untuk difahami untuk peringkat permulaan. Okey. Okey, lepas tu yang ketiga kita ada open. Open tu adalah open price lah. Harga dibuka pada kalau BSKL dia pukul 9. Harga yang dibuka open. Okey, kalau close tu adalah close price. Harga bila bursa tutup pada pukul 5. Itu adalah close. Dia punya term dia. Yang kelima, kita ada low. Low tu adalah harga terendah hari tersebut. Okay, low tu adalah harga terendah pada hari tersebut. Maksud dia dalam sehari tu ialah saham ni dalam sehari dia akan turun naik kan chart dia. Dia punya chart dia akan turun, lepas naik, turun, naik, turun, naik. Harga yang paling rendah pada hari tersebut kita panggil low lah. Okey, yang keenam, high, harga tertinggi pada hari tersebut. Sama juga bila dia turun naik, harga yang paling tinggi itu adalah dipanggil high. High untuk saham. Okey, lepas tu dia ada change. Change ni adalah perubahan harga close pada hari ini tolak dengan harga close malam. Tu dia panggil perubahan change. Change tu adalah nombor 7 tu, change tu adalah perubahan harga close hari ini tolak dengan harga close malam. Okay, faham? Perubahan harga close hari ini tolak dengan harga close malam. Okey, kemudian dia ada nombor 8. Nombor 8 dia ada lot. Okey, lot tu satu lot. Kalau di bursa satu lot adalah 100 unit. Bila kita membeli satu lot, kita membeli 100 unit saham tu. Okey, nombor 9, volume. Volume adalah berapa lot yang dijual beli pada hari tersebut. Volume ialah berapa lot yang dijual beli pada hari tersebut. Okey, makin besar volume tu, sebab tu kita bila investor ataupun mana-mana yang membeli dengan volume yang besar tu dia akan mempengaruhi harga satu-satu kaunter tu lah. Okey, kemudian yang ke-10, volatility. Volatility adalah naik turun sesuatu chart tu. Volatility ni dia chart tu zigzag. Makin volatile satu-satu counter tu, maksud dia akan makin naik turun dia tu laju lah. Dia naik turun. Sebab ada counter yang bila dia tak volatile sangat, dia agak pasif. Dia tak naik sangat, tak turun sangat. Dia agak static sikit. Ada juga macam kita bila kita nak membeli ni, kita nak counter yang volatile lah. Volatile ni
kita nak beli di bawah dan jual di atas. Macam tu. Okey, yang ke-11. Buy. Buy adalah berapa harga tertinggi orang sanggup beli dari kita. Contoh kita dah buy ni, bila contoh kita ada saham counter tu, buy ni adalah berapa harga tertinggi orang akan sanggup beli daripada kita. Kalau sell, dia terbalik. Sell adalah berapa harga terendah orang sanggup jual pada kita. Contoh kita nak membeli satu-satu kaunter, kita kena tengok sell dia berapa. Berapa paling rendah orang sanggup jual pada kita. Sebab kita nak set harga untuk kita belilah kaunter tu. Okey, ini adalah 12 basic terminologies yang biasa kita dengar kalau kita bermain saham lah. Okey, kita tengok gambar sedikit. Bearish punya candle tu, yang hijau tu adalah bullish punya candle, tu adalah menunjukkan candle tu adalah candle yang bullish, candle yang baik lah. Kalau yang merah tu, yang gambar beruang tadi, bearish tu adalah bearish punya candle lah. Bearish punya candle, dia punya warna dia dan juga bentuk dia. Okey, kita tengok yang belah kanan sekali. Okey, kalau perasan dia ada bullish candlestick, warna hijau besar, dan juga okey, kalau perasan dia ada open, dekat bawah ada open, dekat atas dia close. Maksud dia open adalah harga dia dekat bawah pada pukul 9 pagi, pada pukul 5 petang close tu harga dia lebih tinggi. Okey, menjadikan bullish candlestick. Dan kalau perasan dia ada echo ataupun tail pun orang panggil, bawah tu low. Low itu adalah harga yang paling rendah pada hari tersebut. Contoh ni adalah candle untuk sehari. Okay, low tu adalah harga paling rendah pada hari tersebut. High adalah harga yang paling tinggi pada hari tersebut. Okay, kalau lihat kepada belah kanan, bearish candlestick yang warna merah. Okay, open dia belah atas. Open, harga open pada pukul 9 pagi berada di atas dan dia close dengan harga yang lebih rendah daripada harga dibuka tadi, menyebabkan dia menjadi bearish candlestick dan low dia masih di bawah lah, sama, low di bawah dan high dia di atas. Jadi candle ni adalah candle bearish candlestick kerana harga open dia lebih tinggi berbanding dengan harga close. Okey, jelas? Okey, next slide. Okey, seterusnya untuk level traders. Okey, yang tadi adalah basic terminologies. Harapnya semua faham. Kalau tak faham boleh tengok balik rakaman. Okey, untuk level traders ni dia ada beberapa level lah. Bila kita sebagai orang baru masuk, okey, di antara 0 hingga 5 tahun dia panggil newbie lah. Dia panggil masa baru. Siapa-siapa yang dia trade saham di antara 0 sehingga 5 tahun, kurang daripada 5 tahun ke bawah lah, dipanggil newbie lah dalam saham ni. Kemudian dia ada stage yang kedua, 5 hingga 10 tahun dipanggil amatur lah. Di antara, maksudnya dia dah main saham, dia dah trade saham, di antara 5 hingga 10 tahun dia dipanggil amatur. Di antara, okey, yang ketiga 10 hingga 20 tahun dia panggil experience. Dia ni berpengalaman. Sebab apa? Bila seseorang tu dia bermain saham di antara 10 hingga 20 tahun tu, dia telah banyak zaman dia lalu tu, banyak zaman. Dia akan lalu zaman kegawatan, dia lalu zaman ekonomi okey, dia akan lalu zaman ekonomi tak berapa okey dekat bawah. Jadi benda-benda ni akan menjadikan dia lebih berpengalaman lah dalam saham. Okay. Yang
terakhir yang lebih 20 tahun dipanggil veteran dalam saham lah, dalam level-level traders ni. Okey, itu adalah 4 level traders. Okey, untuk next. Okey, ini adalah penerangan yang tadilah. Untuk 0 hingga 5 tahun ni, untuk newbie, dia menggunakan modal yang sedikit. Lepas tu, dia akan tengok trend lah. Untuk dapatkan experience tu, dia akan tengok trend. Dan untuk peringkat awal ni, dia senang nak repair. Sebab kalau dia loss pun, dia tak banyak lah. Sebab dia modal pun kecil lagi kan. Kemudian, untuk yang permulaan macam saya bagi tahu tadi juga, jangan buat loan. Ikutlah loan bank ke, loan along ke, pinjam ke, janganlah. Seboleh-bolehnya bila kita awal bermain saham ni, kita tak tahu lagi. Bila kita membeli ataupun menjual ni, kita tak tahu lagi kita ni dapat buat untung ataupun tak. Sebab fakta tadi adalah 95% orang rugi bila dia trade saham. Hanya 5% sahaja yang membuat keuntungan. Jadi peringkat pertama ni, ramai juga yang tercedok bila dia bermula dengan modal yang besar ataupun dia bermula dengan loan. Ramai juga yang jatuh di timpa tangga bila dia bermula dengan loan sampai ratusan ribu dan puluhan ribu dan ratusan ribu, dia bermula terus dia all in di saham dan rugi. Ialah sebab baru nak berjinak-jinak. Sebab tu cara easy trade, cadangan kita, dan kita tegaskan maksimum 2,000 untuk permulaan. Sebab bila kita bermula dengan 2,000, bila kita membeli satu-satu counter tu, ialah kalau saham ni kalau kecil sangat kita membeli, nanti kita nak kena bayar broker fee, jadi rugi pula bila kita jual beli tu. Sebab dia ada yuran dia kan, dia ada nak kena bayar tu, broker fee tu. Jadi dengan 2,000 ni just nice lah untuk permulaan, untuk membiasakan kita dengan saham, dan untuk kita ni belajar untuk kawal emosi kita. Okay. Itu adalah untuk cadangan kita untuk peringkat untuk siapa-siapa di peringkat awal bermain saham. Okey, itu saja. Untuk next. Okey, itu saja untuk part saya. Diharapkan dengan penjelasan yang ringkas tapi straightforward saya cuba jelaskan, diharapkan dapat membantu melengkapkan knowledge untuk ke peringkat seterusnya lah, untuk lebih mahir dan menjadi seorang trader yang baik di masa depan lah. Okey, saya serahkan balik untuk partner saja. Okey, terima kasih Encik Zainal. So boleh dengar suara saya clear Okey, apa maksud 1 2 bit? Okey, saya akan jawab lepas masa sesi FAQ lah. Okey, sorry. Okey, so saya nak cerita sikit berkenaan dengan beauty lah tadi di saham ni. Okay, first of all, saya mencadangkan kepada anda-anda yang nak trade saham ni, cuba anggap trading saham ni sebagai satu perniagaan lah. Sebenarnya even trading itu sendiri pun bermaksud jual beli. So bila kita kata berjual beli, maksud kita berniaga lah tu. Cuma dia tidaklah nampak macam betul-betul kita beli barang dan kita pergi jumpa orang kita jual. Okay, kat sini beauty-nya saham ni. Okay. First sekali, saham ni global. Makna kata global ni, di mana-mana negara pun ada dia punya bursa saham. Cumanya adakah dia punya level of sophisticated trader dalam bursa tu sendirilah. So kita ada bursa dekat US, UK, London, Jepun, Indonesia, Filipina. Memang semua negara ada bursa masing-masing. Dan
Analisa pula dua cara saja sebenarnya. Sama ada kita nak guna fundamental, technical ataupun hybrid. Okey. So disebabkan tu menyebabkan kita ibarat kata macam kalau kita mahir dekat Bursa Malaysia ni, insya-Allah kita boleh trade dekat US, dekat UK ke, dekat Jepun ke, Indonesia ke. And then yang ketiga ni, okey, pembeli dan penjual di depan mata lah. Okey. Nak bagi faham sikit lah kot rasanya. Okey, saya tunjuk sikit lah apa maksud pembeli dan penjual di depan mata ni. Ini yang saya maksudkan tadi tu, pembeli dan penjual di depan mata. Okey, kita tengok So setakat siang tadi untuk MMAG harga petang tadi ditutup pada harga close harga 12.5 sen, 1.125 sen. So kita tengok kat sini. Okey. Ada 54 orang. Skrin tak nampak. Sorry. Skrin tak nampak. Okey. Jelas. Okey, jelas Okey. So ini ada platform CIMB yang bawah kita punya EasyTrade lah. Okey. So ini adalah counter MMAG. Ini counter MMAG dan petang tadi di close pada harga 12.5 sen. 1.125. Okey, ini pula adalah senarai pembeli dan penjual yang berminat untuk membeli saham ni. Ini maksud saya tadi, pembeli dan penjual dah di depan mata. Okey. 54 orang nak jual saham ni dengan harga 12.5 sen. 244 orang menjual dengan harga 13 sen. 146 orang nak menjual dengan harga 13 sen setengah. Okey, ini senarai penjual. Ini pula senarai pembeli. Okey, ada 111 trader yang nak beli counter MMG dengan harga 12 sen. 306 nak beli dengan harga RM15 sen. Dan 132 trader nak beli dengan harga 11 sen. Okey. So berbalik kepada slide awal saya tadi, berapakah harga patut harga semasa yang patut dibeli seseorang trader yang mana kemungkinan besar di masa depan harga akan naik. Inilah salah satu beauty-nya, yang mana imagine kalau kita buat satu perniagaan, betul lah, kita niaga burger. Harga dah memang fix. Okey lah, RM2.5, RM3. Kalau burger syukur tu RM6.5. Dan pembeli memang akan beli dengan satu harga je lah, RM6.5. Tapi dalam saham ni, dia harga tu boleh berubah-ubah tak? Bulan ni harga dia mungkin 10 sen. Bulan depan harga dia mungkin 5 sen. Bulan satu lagi mungkin harga dia RM1. Dia bergantung kepada kadar permintaan dan satu penjual dan pembeli saham tu lah. Dia tidak ada, dia berkata macam single, inilah harga saham yang sebenar. Tak ada. Disebabkan tu dia very tricky lah. So pembeli dan penjual di depan mata. So dengan kita duduk kat tengok handphone je, tak tahu dah. Okey, ada pembeli ni, sekian pembeli dan sekian penjual. Method of kita nak buat decision lah. Lepas tu bebas masa dan tempat. Okay, imagine satu situasi yang di mana kita ni alhamdulillah Allah bagi peluang kita dapat mahir dalam trading saham. So 8 daripada pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang itu adalah waktu Malaysia untuk trading. Dan US market mula pasaran dibuka pada pukul 9.30 malam. Jadi akan operate 8 jam lah sampai pukul 3 pagi kot. Lepas tu petang mungkin juga Jepun ataupun Hong Kong. So
bila kita mahir, kita boleh buat duit tu di setiap masa. Nak dengan syarat kita mahir dan tempat. Macam setengah-setengah orang berimpian yang mana tu nak pergi travel sebulan kat US. Dengan syarat dah mahir lah, aku travel kat US sebulan, aku trade saham. Dengan duit saham tu aku nak jadikan duit poket untuk berpelancong di US lah. Lepas tu pergi pula ke negara lain, trade saham, nak jadikan duit poket. Benda ni boleh dibuat sebenarnya sebab dia disebabkan oleh faktor-faktor tadi lah, pembeli penjual depan mata, analisis yang sama untuk semua tempat. Dan untuk platform CGS-CIMB yang kita bawa ni, kita boleh trade market US dan Indonesia menggunakan platform yang sama. So apa kelebihan dia? Satu, duit yang kita masuk tu dia tidak tidak perlu untuk dialihkan. Contoh, kalau US aku kena buka platform ni pula. So duit tu dipecah-pecahkan. Tapi kalau dalam CGS-CIMB, satu platform ni, duit ni boleh trade US, UK, Hong Kong, Malaysia, Indonesia. Dan andai kata kita nak trade US, tapi kita nak guna platform lain, contoh platform yang terkenal macam Saxo Bank, macam Webull, semua tu adalah foreign punya account. So kita ada risiko dari segi legal lah. Kalau apa-apa terjadi terhadap account tu, dia account luar negara. So untuk kita buat komplain ke mungkin ada isu lah nanti. So itu salah satu disadvantage lah bila kita trade dengan platform lain. That's why kita gunakan CGS ni lah. Okay. So setakat ni apa yang kita ceritakan adalah betul-betul berkenaan dengan basic saham sahaja. Dan sebenarnya ia tidak cukup untuk you all start untuk trade saham. Dan kita sebenarnya dah susun kita punya sesi ni ada beberapa kelas. Yang mana next class adalah pengenalan asas chart. Tadi Encik Zainal dah terangkan macam mana nak baca candlestick chart. Candlestick chart ni yang mana dia ada tunjuk harga buka, harga tutup, harga low, harga high. Lepas tu kita next class berkenaan dengan trading view. Okay, kenapa untuk analisa saham kita lebih suka you all gunakan trading view platform? Sebab trading view platform ni dia advance dan banyak kelebihan lah. Kita nanti dalam kelas tu dia akan ceritakan lah. Lepas tu kita akan go kepada kelas market structure yang mana akan berceritakan berkenaan dengan lower low, higher low, lower high, higher high. Sebab market saja ni penting untuk kita tahu adakah counter ni dalam fasa uptrend ataupun downtrend. Lepas tu kita akan cerita pasal 3 jenis support dan resistance. Mana dynamic support, dynamic resistance, trend line, lepas tu support structure, support major. Lepas tu yang kelima adalah berkenaan dengan indicator. Dan last kali kelas berkenaan dengan macam mana nak trade menggunakan metodologi easy trade lah. Yang mana insyaAllah kalau betul-betul faham dan ikut SOP easy trade ni, hasil dia memberangsangkan jugalah. Dan boleh tengok dalam grup chat Telegram easy trade tu, macam contoh tadi ada seorang tu dia cakap dia beli counter scope pada harga 26.5 sen. Dan sekarang dah counter tu dah 36 sen. Lepas tu ada orang yang membeli saham FSBM WA yang saya tunjuk tadi yang dah dapat buat duit hampir 200% above. So ini adalah hasil daripada pembelajaran yang dia orang lalu dan dia orang follow apa yang SOP ni lah. Sebab journey dalam trading saham ni saya cakap terus terang dia tidak mudah. Dan memang betul kita bersetuju bahawa 95% memang rugi dalam saham ni. Tapi
saya nampak kalau orang yang betul-betul nampak aku ni dah lah tak suka jumpa orang, aku ni tak suka nak keluar, aku ni suka di rumah, aku tak nak sembang dengan orang, aku tak nak berjual beli. Tapi aku nak buat bisnes. Saham adalah salah satu cabang yang agak 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 ada kelebihan tu lah. Dan dia tak penat, tak ada nak kena, memang tak penat pun, cuma mental dan emosi memang akan terkoyak lah sebenarnya. Sebab kita ada orang yang modal 20,000 tinggal 3,000, ada yang modal 5,000 tinggal 300. Cuma tim Easy Trade sebenarnya kita bermula dengan perjalanan yang susah lah. Mana kita lalu banyak halangan, dinding dah kita dah lalu, rugi sini, rugi sana, untuk sampai satu tahap yang mana kita boleh keluarkan yang setup mengikut SOP Easy Trade. Yang mana sebelum ni tak ada benda tu. Dan suka saya nak ingatkan lah yang mana pembelian saham menggunakan technical analysis tu, kita bukan baca indikator. Ini yang banyak trader salah faham lah. Maksud baca indikator ni maksudnya salah satu indikator lah yang terkenal, RSI. RSI atas 60, counter ni akan naik ya. So pun dia pun terus beli. Analisa menggunakan technical analysis, ia bukan itu sebenarnya. Ia adalah kajian berkenaan dengan pergerakan sesuatu candle tu berserta dengan volume. So pengkajian pergerakan counter candle dan volume tu terkandung dalam kelas market structure, 3 jenis support and resistance, dan indikator tu. Dan akhir sekali setup mengikut Easy Trade. So untuk korang, kalau korang nak fast track pembelajaran, saya nasihatkan cubalah tanya dengan Min ataupun inilah tim yang handle kelas ni, macam mana saya nak dapatkan rakaman yang lain-lain, sebab kita dah kelas-kelas sebelum ni kita dah buat dah kelas ni, dia repeat je sebenarnya. Dan konten mungkin lah hampir sama kalau nak fast track lah. Sebab saya dulu masa saya mula trade, saya tak ada nulis ni dulu. So kita belajar, bila nak check uptrend ni kena ada market structure, belajar pula market structure. Kalau counter ni rebound sebab support, support ada 3 jenis, belajar pula. So kat sini kita dah, ibarat kata kita dah tersedia lah. Dan kalau di luar kelas-kelas macam ni, saya rasa boleh sampai riban-riban lah kos dia sebenarnya kalau orang search lah. So bagi saya rugilah sebenarnya untuk kalau tak grab peluang yang tawarkan lah. Sebab kalau tak mahir market structure, support resistance, indikator dan juga setup ni, korang akan blur bila korang baca dalam grup chat dekat Easy Trade itu nanti. Okey, bagi yang ada soalan boleh tanya dekat chat. Boleh tanya. Kemudian mana yang kita tahu kita akan jawab. Mana yang kita tak tahu mungkin kita akan tanya dulu orang lain lah. Okey. Boleh tanyalah apa-apa soalan berkaitan dengan kelas malam ni ataupun apa-apa soalan asas mengenai saham pun boleh. Tak ada masalah, kita cuba jawablah. Mana-mana yang kita tahu kita cuba jawab. Kita pun baru juga sebenarnya dengan saham ni. Tim kita pun agak baru juga. Macam Cik Fatih cerita lah, kita melalui jalan
susah senang, dan sekarang ni kita banyak benda-benda yang kita dah boleh dikatakan lengkap jugalah untuk kelas yang kita ada indikator dan sebagainya lah. Okey. Nal, tadi yang 1 bit 2 bit tu dah terang ke? Hello Nal. Ya. Ya, yang mana tu? Nah, yang 1 bit tu 2 bit tu dah terangkan ke? Belum. 1 bit 2 bit yang question tadi. Belum. Ada participant Nak tunjuk terus trading view pun boleh. Okay, saya ada share, nampak tak? Okey, nampak. Okay, maksud 1 bit 2 bit tadi, kalau contoh harga tutup untuk counter RV ni, counter RV harga tutup dia petang tadi 160. Kalau 1 bit ke bawah tu, biasanya kalau kita kita tarik tu kosong, 1 bit 155 lah. 1 bit bawah dia 155, 1 bit lagi 150. Ni candle lah, candle harga sekarang dia tutup petang tadi 160, 1 bit bawah 155, 1 bit lagi 150. Sama jugalah harga ke atas, harga ni 195, 1 bit ke atas 20. Macam tu. Itu sebenarnya 1 bit 2 bit. Dia berkaitan dengan slide apa tadi? Jelas Okey, saya sambung sikit. Okey, jelas tak yang tanya soalan tadi? 1 bit atau 1 bit itu adalah pergerakan minimum pada chart. Biasanya contoh kalau yang Cik Farhan share chart tu 160, kalau dia turun ke bawah dia akan jadi 155. 0.155. Kalau dia naik atas dia akan jadi 165. Okey. 0.005 tu adalah 1 bit. Maksud dia pergerakan minimum atas atau bawah satu-satu counter lah. Maksud dia sekali bergerak tu adalah 1 bit. Sama ada dia ke atas ataupun ke bawah. Gitu. Okay, itu adalah kalau gegen scalpers naik 1-2 bit. Contoh 160 harga contohlah harga open hari ni 160, tiba-tiba dia naik 165, naik 170, dia terus jual. Dia terus main yang kecil saja. Dia punya naik sikit dia jual. Macam tu. Itu adalah 1 bit lah. Macam tu. Okey, kalau tengok dekat chat tu. Okey, dia berbeza 1 bit 2 bit ni. Kalau counter yang harga dia bawah 30 sen biasanya macam tu lah. Kalau counter yang mahal, contoh Hanlin, dia 121, dia lain sikit. 1205 dia lain. 1 bit bawah dia tu lain. 20. Kalau counter yang harga dia mahal, bit-bit dia tu lain. Kita tengok wong 155 ni. Ni 155, 156 ada, 157. Betul 157, 575. Dia bit-bit dia lain. Kalau counter yang bawah 30 sen tu biasanya 005 lah. Kalau counter yang mahal tu lain sikit dia punya bit. Dia harap menjawab. Okey, dia harap menjawab soalan tadi. Ada lagi tak soalan yang tidak? Encik Fatih ada explain tu. Bahawa RM1 1 bit 0.005, atas RM1 1 bit 0.01. Okey. Tadi ada tanya pasal untuk join kelas-kelas Easy Trade,
boleh join kita punya channel Telegram. Saya ada type kat bawah tu, t.me/EAZYTRADEE, Easy Trade. Boleh join channel Telegram tersebut. Dekat channel Telegram tu, tengok dekat pin post. Kita ada pin kelas bermula pada malam ni, start daripada basic sampailah advance sekali. Macam mana, lepas ni ada kelas pasal, sekejap saya tunjuk. Ada kelas pasal chart, ada kelas pasal macam mana nak guna, banyaklah. Boleh tengok dekat Telegram nanti. Kita punya kelas untuk dalam 2 hari sekali. Kita punya modul ni malam ni. Lepas tu 25 ada lagi untuk kelas. Boleh terus buat ni lah, pembayaran di channel Easy Trade lah. Untuk saya cari dia punya posting. Okay, saya ada paste dekat chat tu, t.me/easytrade7236. Ni bila klik link ni terus pergi ke post tersebut. So dalam post tersebut kita ada mention dah, start daripada malam ni kelas basic saham, next 25 Ogos lagi 2 hari kelas asas chart, lepas tu 27 pasal trading view dan platform. Ni M+ lagi. Mungkin lepas ni kita akan cover kita punya CIMB CGS lah, sebab kita sekarang ni baru dia register under CIMB CGS lah. Kemudian hujung minggu nanti 28 kita ada kelas review counter. Biasanya kelas ni kelas agak advance lah. Kita review counter-counter yang kita dah share, kenapa dia buat kenaikan, macam mana dia punya ni. Nanti kita akan share counter-counter apalah yang kita akan review. Kemudian kelas agak penting juga, kelas market structure pada 30 Ogos. Kemudian 1 September ada kelas 3 jenis support and resistance. Ni antara kelas-kelas yang perlu hadir lah untuk ke advance. Market structure, support and resistance. So support and resistance ni kita nak belajar dekat mana dia punya support and resistance lah. Kemudian hujung minggu satu lagi kita ada kelas review lagi pada 4 September hari Sabtu. Kemudian 6 September kita akan ajar pasal indikator-indikator yang biasa kita gunakan di platform TradingView. Ni untuk kita buat analisis, technical analysis lah. Dekat technical analysis ada banyak indikator yang kita gunakan, dan ni antara yang indikator-indikator yang kita cover lah, RSI, MACD, G-Man DMV, Chop Zone, BB, Bollinger Band dan MCDX. Kemudian kita ada pada 8 September kita cover tajuk setup mengikut SOP Easy Trade. So dia bersambung daripada yang atas lah. Kemudian ada kelas counter lagi dan kelas crypto. Crypto dan trading crypto cara Easy Trade. So boleh tengok dekat posting Telegram tu, dan boleh email lah kalau nak join kelas mana. Email dan bagi tahu nak join kelas yang mana. Nanti kita akan reply lah dekat email. Dia based on saya punya experience lah. Get Up ni dia ada banyak jenis lah. Antaranya macam hari ni. Hari ni pagi tadi sebagai contoh saya tunjuk chart saya share screen jap. Sebagai contoh pagi tadi counter Kuskapi. Okay, nampak tak screen? Kuskapi pagi tadi okey, jelas. Sepatutnya Kuskapi pada 20 Ogos hari Jumaat hari itu dia ditutup pada 270. Tetapi pagi tadi dia dibuka pada 280 pagi tadi. So dia gap up 27, 275 sampai 280. So dia gap up 28, lepas tu dia turun balik 270, dia turun 27, dan petang tu ditutup pada 290.
Ni antara contoh gap up lah. Contoh pagi tadi, dibuka pada 0.28 untuk kurs kapi ni. Kalau ikutkan hari Jumaat hari tu 27 kan. Sepatutnya dia dibuka pada 27 lah. Tapi pagi tadi dibuka pada 28. Banyak lagi lah contoh gap up. Ada. Tapi suara saya tak tahulah boleh dengar ke tak ni. Dengar. Okey, cerita pasal gap up kan. Untuk simple pemahaman lah. Gap up ni berlaku bila mana saham tu tak ada penjual yang nak jual pada harga yang pembeli tu nak. Contoh, kita ambil contoh. Okay, hari ni kaunter ni tutup dengan harga 20 sen. Lepas tu disebabkan oleh momentum chart tu, bila trader-trader yang kat public ni tengok cak, uish, ini memang kau naik So, apa yang berlaku? Trader yang nak menjual, dia tak nak jual pada harga 20 sen tu. Dia nak jual pada harga 22 sen, 23 sen. Yang pembeli pula, dia tak nak beli dekat harga 20 sen sebab dia kata, mungkin dia kata, kalau aku beli 20 sen ni mungkin tak dapat harga ni. Aku up lah, aku beli dekat 22 sen. So, antara harga 20 sen dengan 22 sen tu kan ada berapa bit tu? 20 setengah sen, 21 sen, 21 sen setengah, baru sampai 22 sen, tu tak? So kat situ tak ada seller, tak ada orang nak jual. Itu yang mewujudkan gap up ni. So gap up ni boleh berlaku bila mana sentimen counter tu banyak pembeli nak beli ya. Dan penjual pula tak nak jual. Dia hold. Tu yang jadi gap up. So kalau jadi gap up ni banyak yang banyak bagus lah sebenarnya untuk counter yang gap up ni berbanding counter yang berbanding yang tak elok. Berbanding tak okey. Banyak positif sentimen bila ada gap up ni berbanding negatif sentimen lah untuk situasi gap up ni. Itu secara basicnya lah. Pasal okey, yang tanya pasal reminder tu kan. So Cik Fatih dah bagi link untuk masuk ke grup Telegram. Kat situ semua tengok dekat pin post, dekat situ semua ada maklumat macam mana nak daftar dan yang berkaitan lah. So kalau ada apa-apa problem nak buka akaun CDS under EasyTrade dengan CIMB tu, boleh tanya dekat grup tu. Nanti admin dekat situ akan respon lah. Dah boleh terus. Okay, ada lagi tak? Hari ni hari pertama kita buka untuk register akaun CDS tu dengan EasyTrade. Boleh terdaftar lah untuk yang belum ada kan CDS. Free je. Daftar free je. Cuma kena isi maklumat sikit lah. Kena upload IC, upload bank statement, isi maklumat diri, pekerja, pasal kerja. Itu je. Kemudian yang mana-mana yang telah daftar register CDS dengan EasyTrade ni, dia akan ada beberapa privilege lah. Satu, boleh join semua kelas percuma. Akan ada, lepas tu ada guide lah daripada tim EasyTrade lah untuk buy atau sell kan. Beberapa indie pun dapat guna secara percuma kan. Dia punya ada beberapa lah privilege untuk siapa yang join register CDS dengan tim EasyTrade. Betul. Kita pun ada bila dah register nanti kita akan ada satu grup private lah. Dekat situ kalau nak tanya lebih dalam pun kat situ lah ada grup private, boleh join kelas, apa-apa kelas yang kita buat boleh join secara percuma je. Lepas tu free dapat indikator lah, indikator EasyTrade yang kita buat lah, dan indikator ni sangat membantu lah untuk trade. Okay, ada soalan lagi tak?
Kalau dah ada akaun CDS dekat M+, boleh ke daftar kat CDS CIMB? Boleh. Tak ada masalah. Saya Boleh. sendiri pun ada 2-3 akaun. Saya ada kat M+, saya ada kat UOB. CMB pun saya baru nak register. Tak ada masalah, boleh. Boleh je register banyak. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita okey. Kita doa dan kita tutup majlis lah. Minta Cik Zaina doa. Okey, boleh sekejap. Okey, jelas Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الفردوس دون حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس دون حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس دون حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Okey, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang join malam ni. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa next class pula. Okay, Assalamualaikum.